Mari kita sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin pelajaran Kidung, sila lihat Kidung bilangan 421. Kidung bilangan 421. Kita nyanyi ayat pertama. Marilah datang ke pestanya, perjamuan yang masia. Ayam lapar dan lelah, kau akan dipuaskan. Dengar undangan, siapapun datanglah, puji keselamatannya, siapapun datanglah. Ayat kedua. Marilah datang ke pestanya, pintunya terbuka lebar, tempat terbaik di sisinya telah tersedia bagimu. Dengar undangannya, siapapun datanglah, puji keselamatannya, siapapun datanglah. Ayat ketiga. Marilah datang ke pestanya, dia telah siap menyambutmu. Jangan lagi kau menunda, esok mungkin tiada. Dengar undangannya, siapapun datanglah, puji keselamatan, siapapun datanglah. Ayat terakhir. Marilah datang ke pestanya, buang kekhawatiran dunia, nikmatilah kasih Tuhan, terimalah hidup kekal. Dengar undangannya, siapapun datanglah, puji keselamatannya, siapapun datanglah. Sila lihat lagi Kidung bilangan 429. Kidung bilangan 429. Kita nyanyi ayat pertama. Telah melihat kemuliaan kedatangan Tuhan, Dia menuangkan anggur kemuliaan yang disimpan. Dia telah melepaskan halilintar yang mengerikan. Muliakanlah Tuhan, mulia, mulia, haleluya, mulia, mulia, haleluya, mulia, mulia, haleluya, muliakanlah Tuhan. Ayat kedua. Aku telah melihat Dia datang kemuliaan, mereka membangun hati dalam kabut malam, membaca kebenarannya dalam keremangan. Muliakanlah Tuhan, mulia, mulia, haleluya, mulia, mulia, haleluya, mulia, mulia, haleluya, muliakanlah Tuhan. Ayat ketiga. Trompet yang
mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Muliakanlah Tuhan. Terakhir, dalam keindahan Bapa Kristus telah lahir, dengan kemuliaannya membentuk kita dan aku. Kematiannya mensucikan dan memberi hidup. Muliakanlah Tuhan. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Muliakanlah Tuhan. Sila lihat di Kidung Bilangan 170. Kidung Bilangan 170. Kita nyanyi pertama. Pergi buat Yesus jadi laskar salib, junjung tinggi panjinya dengan hati teguh. Dia pimpin laskarnya, berperang selalu menang. Seteru dikalahkan Kristus Maharaja. Ayat kedua. Pergi buat Yesus, nyanyikan pujian. Maju ke medan perang, berani berjuang. Walaupun musuh banyak, laskarnya lebih kuat. Hari lemah dan susah, maju takkan gentar. Ayat ketiga. Pergi buat Yesus, sandar kuasa Tuhan. Sandar diri sendiri, pasti takkan menang. Pakai seragam Injil, berjaga berdoa. Walau jumpa sengsara, maju takkan cemas. Ayat terakhir. Pergi buat Yesus, bertahun lama. Hari ini berperang, nanti nyanyi menang. Barang siapa yang menang di mahkota terang, Raja mulia berlimpah, bertahta dengannya. Sila lihat di Kidung Bilangan 307. Kidung Bilangan 307. Kita nyanyi pertama. Jauh dari Tuhan, kini ku pulang. Lama tempuh jalan Musa, Tuhan ku pulang. Pulanglah, jangan berkelana.
kedua, dulu hidup berkelana, kini pulang, hati penuh penyesalan, Tuhan pulang. Pulanglah, pulanglah, jangan berkelana. Allah Bapa menyambut, ini pulang. Ayat ketiga, dulu hidup tidak benar, kini pulang. Mohon Tuhan beri rahmat, Tuhan pulang. Pulanglah, pulanglah, jangan berkelana. Allah Bapa menyambutku, kini pulang. Ayat terakhir, dulu jahat tinggi hati, kini ku pulang. Kini ku mau turut firman, Tuhan ku pulang. Pulanglah, pulanglah, jangan berkelana. Allah Bapa menyambut, kini ku pulang. Sila lihat di Kidung Bilangan 196. Kidung Bilangan 196. Kita nyanyi ayat pertama. Dulu bagaikan di Mesir, jadi hamba dosa, bagai dalam perapian sangat sengsara. Setiap saat ada datang masa kegelapan, belum pernah kenal surga indah. Tinggal di Bukit Sion, terang Allah bercahaya. Minum air hayat yang terus mengalir, akan berjalan mana surga yang tak habis diambil, musnah tinggal di dalam surga. Ayat terakhir, Allah sampai tepi Yordan di seberang tanah. Air terbelah karena iman, dan ku menyeberang masuk negeri yang mengalir susu serta manis.
Syukur puji Tuhan, pimpin pelajaran Kidung sampai di sini. Haleluya. Kita bersiap sedia, sila doa dalam hati. 请预备同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulahkan kebaktian pada malam ini. 奉主耶稣基督圣名开始今晚的聚会。 Pertama-tama mari kita menaikkan pujian nomor 236. 首先，一同起立颂诗236首。 Berkat terbesar ku miliknya, Dia telah menebus, hapus dosaku. Roh Kudus tinggal di hatiku, sukan berseru, ya Bapakku. Kabar yang heran ku miliknya, ku puji Tuhan, nyanyi gerak, saksikan kasih anugerahnya. Syukur jadi milik Yesus, taat padanya ku sejahtera. Kini tampaklah surga yang mulia, terdengar suara malak nyanyi dan mengabarkan keselamatan. Kabar yang heran ku miliknya, ku puji Tuhan, nyanyi gerak, saksikan kasih anugerahnya.
Kau miliknya, kau puji Tuhan, nyanyi girang, saksikan kasih anugerahnya. Syukur ku jadi milik Yesus. Silakan duduk. 请坐。 Haleluya. Selamat malam. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua jemaat, para penjabat kudus, yaitu para pendeta, dekan, saudara-saudari, kawan-kawan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. 哈利路亚！首先要向主里说，敬爱的长执、传道、执事、同工们，还有各位弟兄姊妹们，问候晚上平安。 Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semua. 我们非常感谢主赐给我们每一位的恩典。 Tuhan telah menjaga keselamatan tubuh jasmani maupun rohani kita. 真神保守了我们每一位的肉身和灵性上的这个平安。 Walaupun kita menghadapi yaitu penyakit yang melanda dunia pada hari ini. 虽然今天我们面临这个疫情， Dan kita berpeluang untuk beribadah, menyembah kepada Allah Bapa di surga. 可是我们仍然有机会敬拜天上的父神。 Sebelum kita berkongsi firman Tuhan, 在我们还未分享一部分道理之前， saya membawa saudara-saudari, mari kita sama-sama berlutut berdoa. 我带领各位弟兄姊妹们跪下来祷告。 Kita serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. 我们把聚会呢交托给主耶稣的手中。 Dalam doa kita mohon Tuhan supaya mengampuni akan kesalahan kita, 在祷告里呢，我们求主赦免我们一切的过犯， serta membuka mata rohani supaya kita dapat menumpukan perhatian dalam perkongsian firman Tuhan. 并且打开我们的心门，好让我们明白主一切的道理， Dan semoga firman itu dapat membangun iman kepercayaan kita. 好让我们领受的真理能够造就我们每一位的灵性。 Roh Kudus melayang-layang di antara kita. 圣灵运行在我们的当中， Mari kita sama-sama berlutut berdoa. 同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa di hadirat-Mu ya Bapa di surga. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Selamat malam, salam damai sejahtera sekali lagi saya ucapkan kepada semua umat kudus Tuhan Yesus. 哈利路亚！再次向各位说声平安。 Kita akan berkongsi firman Tuhan, yaitu melakukan perbuatan yang baik. 今晚要与各位分享的题目是行善。 Judul khotbah ini mempelawak kita supaya melakukan perbuatan yang baik. 这个题目呢，就是要勉励我们各位，就是要来去行善。 Ya, lebih-lebih lagi kita sebagai umat Kristen. 尤其是我们身为基督徒的， Maka di sini kita akan belajar mencontohi seorang tokoh perempuan yang tercatat di dalam kitab suci. 因此呢，我们将透过圣经的一位女人物来去学习这个事情。 Mari kita membaca di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 3 hingga 9. 请看马太福音书的14章， Markus pasal 14 ayat 3 hingga ayat 9. 马可福音书14章的第3节， Saya membaca 14章的第3节， Markus 14 ayat 3. 马可福音书14章的第3节， Ayat 3. 第3节。 Ketika Yesus berada di Bitania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. 第3节，耶稣在伯大尼大马蜂的西门家里坐席的时候，有一位女人拿着一玉瓶之贵的真拿达香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。 Ayat 4. 第4节， Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? 第4节，有几个人心中很不喜悦，说：何用这样荒废香膏呢？ Ayat 5. 第5节， Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. 这香膏可以卖30多两银子，周济穷人。他们就向那女人生气。 Lalu mereka memarahi perempuan itu, ayat 6. 第6节， Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. 耶稣说：“由他吧，为什么难为他呢？他在我身上做的是一件美事。” Ayat 7. 第7节， Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，只是你们不常有我。 Ayat 8. 第8节， Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. 他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。 Ayat 9. 第9节， Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. 我实在告诉你们，普天之教，无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的，以为纪念。 Di dalam beberapa ayat yang dibacakan tadi, 刚才我们所读过的几个经节， ini peristiwa sewaktu Tuhan Yesus berada di Bitania, 就是关于耶稣在伯大尼的事件， yaitu di rumah Simon si Kusta. 就是一位长大马蜂的名叫西门的家里。 Dan pada masa itu datang seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. 后来呢，就有一位女人拿着一瓶这个真拿达香膏来， Dan dia telah memecahkan leher buli-buli itu dan dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. 后来就打破这玉瓶，把膏浇在耶稣的头上了。 Dan ada orang yang gusar berkata kepada seorang yang lain, untuk apa pemborosan
minyak narwastu ini. 后来呢，有几位人心中很不喜悦，说为什么这样浪费呢？ Dan minyak narwastu ini adalah uh, mempunyai harga yang mahal. 其实这香膏呢是拥有很昂贵的价格， Ya, boleh dijual dengan harga 300 dinar lebih. 说到可以卖30多两银子， Dan uangnya boleh diberi kebajikan kepada orang-orang miskin. 这银子呢可以周济很多的穷人。 Tetapi Tuhan Yesus menjawab, 可是主耶稣回答： biarkanlah dia. 任由他吧， Mengapa kamu menyusahkan dia? 为什么你们要为难他呢？ Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, kata Tuhan Yesus. 主耶稣说他在我身上做了一件美事。 Orang miskin selalu bersama-sama kamu. 他说呢，这穷人时常与你们同在， Dan kamu dapat menolong mereka 而你们都可以帮助他们。 bila kamu menghendakinya. 任由你们要帮的时候， Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 可是我呢不常与你们同在。 Nah, jadi perempuan ini telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. 而这女人呢，就是尽她所能的做了。 Di mana perempuan ini telah meminyaki tubuh Tuhan Yesus sebagai persiapan untuk penguburan Tuhan Yesus. 而这女人呢，就是做了这为主耶稣要安葬的事情，把这香膏呢浇灌在他身上了。 Siapakah perempuan ini? 这女人是谁呢？ Kalau rujukan yang lain, ini ditujukan kepada Maria. 要是按照别的参考，这女人是指着这玛利亚来说。 Jadi kita dapat tahu bahwa Maria ini telah melakukan yang baik, dipuji, diberkati oleh Tuhan. 因此呢，我们清楚知道这玛利亚呢，就是做了一件事是受耶稣称赞的。 Berdasarkan peristiwa ini, 按照这个事件， mari kita belajar beberapa perkara yang terdapat pada diri Maria ini. 我们就从玛利亚身上呢学习几样事。 Yang pertama, 第一， Maria melakukan kesempatan yang baik. 玛利亚行了好的机会。 Ya. Kita tahu bahwa dia telah mengambil kesempatan yang baik ini. 我们都知道她利用了这个好的机会。 Di mana kalau kita lihat di ayat 1, 要是我们读第一节， yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus, membunuh Yesus dengan tipu muslihat. 就是祭司长和文士都想了法子，怎么样来去用诡计抓拿耶稣。 Ya, jadi dalam hal ini dia sudah mengetahui bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan ditangkap dan dibunuh. 从这件事上，玛利亚知道，这耶稣的日子就不久了。 Jadi sebelum Tuhan Yesus mati, 在主耶稣死之前， maka Maria mengambil kesempatan ini untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. 玛利亚就用了这个机会来去把香膏浇灌在耶稣的身上， Meminyaki dengan minyak narwastu. 就是用这真拿达香来去浇灌耶稣， Untuk persediaan ataupun persiapan penguburan Tuhan Yesus. 就是为耶稣的安葬来去做了这个预备。 Ya. Jadi itulah yang telah dilakukan oleh Maria ini. 这就是玛利亚所做了。 Jadi saudara-saudari, 弟兄姊妹们， bagi kita juga mencontohi perbuatan yang dilakukan oleh Maria ini. 我们也必须效法这玛利亚的行为， Karena suatu masa nanti ya, dunia ini akan dikiamatkan oleh Tuhan. 因为呢，将有一天呢，神将把世界变成末日的日子了。 Jadi sebelum dunia ini dimusnah, maka kita mengambil peluang di dalam pelayanan ataupun kerja-kerja di rumah Tuhan. 在世界被毁灭的之前，我们必须要掌握这个机会来去做侍奉。 Ya, jangan seperti apa yang berlaku di sini, 不要发生好像在这里的一样， di mana ada orang membuat suatu perbuatan yang baik, tetapi tidak ada kesempatan. 有的人就是行善了，可是没有这个机会。 Nah, kita rujuk Markus pasal 16 di sini, 我们看马可福音书的16章 ayat 1第一节， dan sampai ayat ke bawah. 直到接下的经节。 Markus pasal 16 ayat 1,
马可福音书16章的第1节， Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salom membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 过了安息日，莫大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并萨罗米买了香膏，要去膏耶稣的身体。 Ayat 2. 第2节， Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. 7日的第1日清早出太阳的时候，他们来到坟墓那里。 Ayat 3. 第3节， Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? 彼此说：“谁给我们把石头从墓门滚开呢 Ayat 4. 第4节， Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. 那石头原来很大，他们抬头一看，却见石头已经滚开了。 Ayat 5. 第5节， Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. 他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。 Ayat 6. 第6节， Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. 那少年人对他们说：“不要惊恐，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。” Di sini ada beberapa perempuan, 在这里呢，有好几位女人， yaitu setelah lewat hari Sabat. 就是安息日的时候， Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salom membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 就是过了安息日的时候，莫大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并撒罗米，就是买了香膏要去膏耶稣的身体。 Ya, tetapi apabila mereka sampai di kubur Yesus, maka mereka tidak mendapati Yesus ada di sana. 当他们来到耶稣的墓的时候，他们发现耶稣的尸体不在那边。 Ya, di ayat 6 kalimat akhir itu berkata, 第6节的下半段说到， ia telah bangkit, ia tidak ada di sini, lihat inilah tempat mereka membaringkan dia. 他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。 Menunjukkan 这表示 bahwa mereka tidak dapat menemui Tuhan Yesus. 他们就是寻不见耶稣基督。 Jadi kalau kita lihat perbuatan ini, 要是我们看这一个行为， mereka berbuat yang baik juga. 他们也是做了这个善行。 Dan apabila mereka sampai di tempat itu, maka mereka tidak menemui Tuhan Yesus. 可是当他们到那边的时候，他们就是没看见耶稣。 Jadi mereka tidak berpeluang untuk melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan Yesus. 就意思就是说呢，他们没有这个机会来去为耶稣来去行善， Ya, mereka sudah terlambat. 他们就是迟了。 Tuhan Yesus sudah bangkit. 主耶稣已经复活了。 Ini memberi pengajaran kepada kita hari ini, 今天呢，给了我们一个教训， yaitu kita harus mengambil kesempatan untuk bekerja ataupun melayani Tuhan Yesus. 我们必须要把握这个机会来去为耶稣做侍奉， Ya, seperti memberita Injil, 比如说传福音， memberi persembahan, 给这个奉献， dan khasnya memberi persembahan persepuluhan. 尤其是1/10的奉献， Kita mempersembahkan tenaga, masa dan keuangan kita. 我们把我们的体力和时间献上。 Jadi inilah peluang kita untuk membalas budi Tuhan Yesus. 这是我们的机会，就是要报答主的恩典。 Contoh yang kedua, 第二个的例子， mari kita merujuk Matius pasal 25 di sini. 我们请看马太福音书的25章， Matius pasal 25 ayat 34 hingga ayat 45. 35节到45节。 Injil Matius pasal 25 ayat 34, 马太福音书25章的34节， ayat 34. 34节。 Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。” Ayat 35. 35节， Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住。 36. 36节， Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 我侧身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在牢里，你们来看我。 Ayat 37. 37节， Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? 一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝。” Ayat 38. 38节， Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 什么时候见你做客旅，留你住，或是侧身露体给你穿？ Ayat 39. 39节， Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 又什么时候见你病了，或是在牢里来看你呢？ Ayat 40. 40节， Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 王要回答说：“我实在告诉你们，这些是你们做在我弟兄其中一个最小的身上，就是做在我身上了。” Di sini kita melihat perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir ini. 在这里呢，主耶稣做了这个比喻，就是关于审判的日子。 Di mana pada masa itu Tuhan akan memisahkan orang. Ada yang ditempatkan di sebelah kanan, ada yang ditempatkan di sebelah kiri. 那时，神要把人分开，有的在右边，有的在左边。 Raja itu berkata di sebelah kanannya, 那王向右边的人说 Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. 你们这蒙我父赐的，可以过来， Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 可来承受那创世以来为你们所预备的国。 Siapakah orang yang diberkati ini? 那这蒙福的人是谁呢？ Dan mereka menerima kerajaan yang telah disediakan. 他们后来又为什么能够承受神的国呢？ Ini tidak lain tidak bukan ditujukan kepada umat kudus Tuhan 这肯定是指着神的圣徒来说， yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus 就是蒙主的宝血救赎回来的， dan menjadi umat kudus Tuhan. 成了神的圣徒。 Nah, sewaktu mereka hidup di dunia, 当他们活在世上的时候， mereka telah melakukan perintah Tuhan. 他们就是遵守了神的诫命， Ya. Dan mereka begitu sangat heran sekali, 他们就是非常的神奇， yaitu bila mana mereka memberi Tuhan makan, minum, memberi tumpangan, 就是他们何时给了主，就是吃喝穿这些呢？ memberi pakaian dan juga melawat di penjara, 或者是给主就是做客给他穿，或者是在牢里的时候来去看他， dan juga melawat di semasa sakit. 或者是说病了来探望他。 Di ayat 40 raja itu berkata, 40节，那王说： Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄一个最小的身上，就是做在我身上了。 Ya, siapakah ditujukan salah seorang yang hina ini? 那这一个就是最小身上的弟兄是指着谁呢？ Ya, boleh juga ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan 也可以指着神的仆人来说， dan juga ditujukan kepada jemaat.
也可以指着就是信徒来说， Jadi kalau kita melayani sesama jemaat ataupun melayani hamba-hamba Tuhan, 要是我们彼此的来去侍奉弟兄姊妹或是神的仆人的时候， yaitu secara langsung kita melayani Tuhan Yesus Kristus. 这很直接的可以说我们侍奉了主。 Ya, kenapa begitu? 为什么这样？ Karena jemaat itu adalah umat pilihan Tuhan, 因为呢，这信徒呢是神的选民， umat kepunyaan Allah sendiri, 是属神的， imamat bangsa yang terpilih. 就是神的选民， Ya, dan ada Roh Kudus. 并且有圣灵的同在。 Dan Roh Kudus itu ialah Tuhan Yesus sendiri. 而这圣灵呢，就是主耶稣本身。 Jadi kalau kita melakukan kepada hamba-hamba ini ataupun melayani hamba-hamba ataupun umat Tuhan ini, maka secara langsung kita melayani Tuhan Yesus. 要是我们彼此侍奉神的仆人的话，那么我们就是说很直接已经侍奉了主。 Jadi saudara-saudari, 弟兄姊妹们， selagi dunia belum dikiamatkan lagi, 在还未世界末日来临的时候， maka kesempatan ini marilah kita ambil dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan Yesus. 那么我们必须要把握这个机会来去侍奉主， Yaitu ada upah yang menanti kita. 就是呢，在将来呢有大场次等待我们。 Ada mencatatkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, 在哥林多前书的里面有记载到， yaitu segala jeripaya kita itu tidak sia-sia dan akan dihitung oleh Tuhan. 我们一切的劳虑都是由神来去诉算的。 Baik, kembali lagi peristiwa Maria ini. 我们再看玛利亚的事件， Bagaimana Maria melayani Tuhan Yesus? 这玛利亚怎么样来去侍奉主？ Yang kedua, 第二， dia mempersembahkan dengan sedaya upayanya. 他尽他所能的来去奉献。 Kita kembali lagi dalam Markus pasal 14 ayat 3. 我们再看马可福音书的14章第3节， Markus pasal 14 ayat 3, 14章第3节， ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. 耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶之贵的真拿达香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。 Maria ini telah membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. 在这里的玛利亚呢，就带来了一玉瓶之贵的真拿达香膏来， Dengan harga yang mahal yaitu 300 lebih dinar. 就是很贵的，大约是30多两银子， Jadi ini adalah harga yang mahal lah. 可以说是非常的贵。 Kita perhatikan di sini, 我们在这里观察， dipecahkannya leher buli-buli itu. 打破了玉瓶， Artinya memberi persembahan semuanya 就是表示说呢，把所有的都奉献上了， dan menunjukkan dia mengasihi Tuhan Yesus. 这表明了他爱主。 Kita tahu yaitu minyak narwastu ini adalah minyak yang akan digunakan sewaktu pernikahan. 我们都知道，这香膏呢，通常都是婚礼的时候才用得上的。 Ya, tetapi dia telah menggunakannya bagi Tuhan Yesus. 可是呢，它就是用在主耶稣的身上了。 Bagaimana pengajaran kita pada hari ini? 那么今天带来给我们怎么样的一个教训呢？ Yaitu kita mengikut kesanggupan kita, 就是按照我们的能力， ataupun mengikut kemampuan kita. 按照我们的能力， Jangan menunjukkan yaitu bukan di luar kesanggupan kita. 就是说呢，不是被逼的。 Ya, kalau kita lihat di ayat 8 di sini, 我们看第8节， ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. 他所做的是尽他所能的， Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. 他所做的是尽他所能的。 Artinya bukan di luar kesanggupan kita. 意思就是说呢，是他愿意的， Dengan segenap hatinya, segenap jiwa, dia telah mempersembahkan
seluruhnya kepada Tuhan 就 Yesus. 是呢，他全心全意的来去做了这个奉献。 Pada hari ini, 今天 ada yang melakukan kerja di luar kesanggupan dia. 有的人就是不愿意的来去做侍奉， Akhir-akhirnya dia akan bersungut-sungut. 最后呢，他会就是发怨言， Artinya dia mencobai Tuhan. 意思就是说呢，他试探了主。 Ya. Di dalam Alkitab ada menyatakan 在圣经里有记载， ada orang salih akan binasa. 有的艺人呢将会就是消灭。 Ya. Jadi itulah maksud dia, ia melakukan di luar kesanggupan sehingga dia mencobai Tuhan. 就是呢，他就是做了，可是非他所愿意的，最后呢，就是他试探了主。 Maria melayani Tuhan dengan rendah hati. 玛利亚呢，就是非常的谦虚的来去做侍奉， Dan dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dia. 他就是全心全意的来去爱主。 Dan akhirnya dia telah dipuji dan diberkati oleh Tuhan. 最终呢，他受到了耶稣的称赞，并且蒙福。 Ini memberi pengajaran kepada kita, 今天就是教导了我们， kita harus memecahkan buli-buli kita. 我们必须要把我们的玉瓶都打破了， Yaitu dari segi pelayanan, 就是从我们的侍奉上， dari segi kasih, 我们的爱， masa, 我们的时间， pengetahuan, 我们的知识， keuangan, tenaga, dan lain-lain. 我们的金钱和我们的力量。 Ya, saya percaya jemaat mengasihi Tuhan Yesus. 我相信各位信徒都非常的爱主， Ya, tidak kira siang malam berkorban untuk bekerja untuk Tuhan. 无论是昼夜都牺牲了自己来去侍奉主， Memecahkan buli-buli 打破玉瓶， dan minyak narwastu dipersembahkan. 就是把真拿的香来去献上。 Ini berarti tidak boleh ditarik ataupun tidak boleh diambil balik. 意思就是说呢，不能够再要回来。 Jadi saya percaya saudara-saudari ya, selama ini telah membuat persembahan kepada Tuhan. 我相信各位信徒们都已经奉献过了， Dan semuanya itu telah diserahkan kepada Tuhan. 而这一切呢，都献给了主， Dan kita tidak boleh ambil balik lagi. 我们都不能够要回来。 Ya, itu adalah milik Tuhan. 这一切都是归属于神的。 Contoh dia, 比如说， seperti rasul-rasul, 使徒们， mereka telah mempersembahkan diri, 他们都把身心都献上了， ya, di mana mereka seumur hidup bekerja melayani Tuhan. 他们一生都来去侍奉主。 Mari kita membaca Roma pasal 14 di sini. 请看罗马书的14章， Roma pasal 14 ayat 7 hingga ayat 8. 罗马书14章第7到第8节， Roma pasal 14 ayat 7 hingga ayat 8. 罗马书14章第7到第8节， Ayat 7. 第7节， Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. 我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。 Ayat 8. 第8节， Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. 我们若活着是为主而活，若死了是为主而死。所以，我们若或活或死，总是主的人。 Ini berkenan Rasul Paulus. 这是关于使徒保罗。 Ya, kalau kita lihat mata rohaninya di sini dia berkata, 要是我们从他的灵性上看来说， ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. 他说我们活是为主而活， Dan jika kita mati untuk Tuhan. 若死了是为主而死。 Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. 因此他说是活是死总是主的人。 Jadi kita harus mempersembahkan diri kepada Kristus Yesus. 因此呢，我们必须要把身心都献上给主。 Ya, di mana Yesus telah menebus dosa kita. 就是主耶稣呢，已经救赎了我们一切的，救赎了我们一切， Ya, dan kita adalah milik Kristus. 而我们都是属于主的人。 Ya. Mari kita lihat pandangan rohani Paulus ini.
我们就是观察这保罗的灵性角度来说， Kita rujuk Galatia pasal 2 di sini, 请看加拉太书的第2章 ayat 19 hingga ayat 20. 19到20节， Galatia pasal 2 ayat 19 hingga ayat 20. 加拉太书第2章的第9节、 Ayat 19. 19节。 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 我因律法就像律法死了，叫我可以向神活着。 Ayat 20. 20节， Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Ya, kita perhatikan perkataan Rasul Paulus ini. 我们在这里观察保罗的言语， Di ayat 20, 20节， katanya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. 他说：“现在活着的不再是我， Ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 乃是基督在我里面活着。 Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. 并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。” Ya. Jadi begitulah perkataan daripada Rasul Paulus ini, 这就是保罗所说过的话。 yaitu kita hidup. 他说：“我们活着， Bukan lagi kita hidup, melainkan Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam diri kita. 我们活着并不是自己而活，而是耶稣活在我们的里面。 Yaitu Yesus Kristus hidup di dalam aku. 就是说呢，耶稣基督活在我的里面。 Jadi saudara-saudari, 各位弟兄姊妹们， hidup mati kita di dalam Tuhan. 我们或生或死都要在主的里面。 Yang ketiga, 第三， apalagi yang dilakukan Maria ini, 这玛利亚又做了什么事呢？ yaitu dia tidak takut dan gentar serta luntur. 她不惧怕，不战惊，不失去信心。 Kita kembali Markus pasal 14 ayat 4 hingga ayat 5 di sini. 我们再看回马可福音书的14章 Markus pasal 14 ayat 4 hingga ayat 5. 第4节到第5节。 Ayat 4. 第4节， Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? 有几个人心中很不悦，说：“何用这样荒废香膏呢 Ayat 5. ？”第5节， Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memerahi perempuan itu. 这香膏可以卖30多两银子，周济穷人。他们就向那女人生气。 Ya. Di dalam kerja Maria ini, 这玛利亚的所做的工上， ada orang lain menganggap ini pemborosan. 有的人认为这是一种荒废， Dan ada yang melakukan perbuatan yang baik, kadangkala akan dikritik, diserang oleh orang lain. 有的人行善了，可是受别人的攻击， Maka menjadi lemah semangat dan tawar hati. 后来呢就是失去了信心，心也渐渐淡了。 Niat hati yang baik, 这有好的意念， tetapi dilihat dengan tidak baik. 可是被看成为不好的。 Dan orang yang marah itu adalah Yudas Iskariot. 这骂那女人的是这犹大，卖耶稣的犹大。 Dan kita lihat bahwa dia itu adalah tamak, yaitu ada niat hati yang tidak baik. 他这个人呢，就是心怀就是不好的。 Seperti Rasul Paulus, 好，比如使徒保罗， ya, Rasul Paulus juga dikritik, 他也受别人的这个批评， tetapi dia tidak peduli. 可是他就是不理会， Ya, dia hanya tunggu
Tuhan Yesus itu sebagai pembela baginya. 他就是等待耶稣基督来去维护他。 Ya, kita boleh rujuk Roma pasal 8 di sini. 我们请看罗马书的第8章， Roma pasal 8 ayat 34. 第8章的34节， Ayat 34. 罗马书第8章的34节， Roma pasal 8 ayat 34. 罗马书第8章的34节， Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 谁能定他们的罪呢？在基督耶稣里已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。 Ya, kita tahu Rasul Paulus itu dalam kerja sucinya senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. 我们都晓得这个使徒保罗在他就是圣供的侍奉上，都常常受到主的看顾和带领。 Tetapi ada jemaat palsu mengkritik Paulus. 可是有假的这个教会呢来去批评了保罗， Tetapi dia kuat iman 可是他有刚强的信心， dan dia terus melayani Tuhan 他继续的来去侍奉主， sampai dia mati syahid. 直到他死为止。 Kita kembali lagi di dalam Markus pasal 14 di sini. 我们再看马可福音书的14章 Ayat 6 hingga ayat 7第6我们读第6和第7节 dan ayat 9. 和第9节。 Markus 14 ayat 6 hingga ayat 7. 马可福音书的14章第6节， Ayat 6. 第6节， Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. 耶稣说：“有他吧，为什么为难他呢？他在我身上做的是一件美事。” Ayat 7. 第7节， Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，只是你们不常有我。 Ayat 9. 第9节， Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. 我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的，以为纪念。 Di dalam beberapa ayat yang dibacakan di sini. 我们所读过的经节， Ini adalah pengakuan dan pujian dari Tuhan Yesus. 这是受到主的称赞和承认的事， Di mana ini menghibur hati Maria. 这非常的安慰了玛利亚的心。 Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh Maria, pujian dari Tuhan Yesus. 这是玛利亚等待已久的，就是有主耶稣的称赞。 Ya, menurut catatan Galatia pasal 1, 根据加拉太书第1章的记载， ayat 10, 第10节， yaitu kita harus mencari kesukaan Allah. 我们就是要寻找神的这个喜悦， Bukan mencari kesukaan manusia. 不是世人的喜悦。 Nah, kalau begitu, itu bukan hamba Allah. 要不然的话，这不是神的仆人。 Ya, seperti jemaat di Korintus itu 好比如这哥林多的教会， mengkritik Rasul Paulus. 就是批评了使徒保罗， Perbuatan mereka itu munafik. 他们的行为是非常的虚假。 Tetapi Paulus tetap melayani Tuhan Yesus. 可是保罗仍然的来去侍奉主。 Jadi semoga kita melayani Tuhan dengan berkobar-kobar supaya Tuhan memuji dan memberkati kita. 但愿我们每一位呢都有火热的心来去侍奉主，并且受到主的承认和称赞。 Jangan kita disiram dengan air sejuk. 我们不要就是被冷水来去浇灌。 Ya, terus kita menjauhkan diri. 我们后来呢就继续就远离了主。 Jadi penyampaian firman Tuhan sampai di sini saja. 正道到此， Semoga Tuhan memberkati kita. 愿真神祝福大家。 Mari kita menaikkan pujian nomor 89. 我们唱诗89节。
selamat mengherankan, Dia tinggalkan kemuliaan. Walau aku hanya dosa, nugerahnya tetap melimpah. Nugerahnya berlimpah. Nugerahnya berlimpah. Walau aku penuh dosa, nugerahnya berlimpah. Dikala Tuhan memanggil, ku masih di dalam dosa. Namun oleh darah Yesus, bersihlah semua dosaku. Nugerahnya berlimpah. Nugerahnya berlimpah. Walau aku penuh dosa, nugerahnya berlimpah. Yesuslah juru selamatku, Nabi, Imam, dan Rajaku. Nugerah pengampunan dosa diberikan oleh Yesus. Nugerahnya berlimpah. Nugerahnya berlimpah. Walau aku penuh dosa, nugerahnya berlimpah. Bolehkah ku tak pujinya, rohku selalu nyanyi girang. Puji kasih-Nya yang besar sampai selama-lamanya. Nugerahnya berlimpah. Nugerahnya berlimpah. Walau aku penuh dosa, nugerahnya berlimpah. Silakan duduk. 请坐。 Seterusnya kita berdoa. 接下来我们一同祷告。 Dalam doa ini kita bersyukur atas pimpinan Tuhan Yesus. 在祷告里呢，我们感谢主的带领， Kita membantu doa pembangunan iman jemaat. 我们为众信徒的领信代祷， Dan juga kita membantu doa kepada jemaat yang kurang sehat jasmani rohani. 我们同时呢，也别忘了为身体健康和灵性上的软弱的弟兄姊妹们代祷。 Ya, dan juga kita bawa di dalam doa berkenaan dengan penyakit yang melanda dunia pada hari ini, supaya Tuhan akan membuka satu jalan yang baik untuk kita semua. 我们同时呢，也为现今疫情的代祷。 Ya, dan juga kita bantu doa juga kerja-kerja suci yang telah dirancang. 我们同时呢，也为一切计划好圣工代祷，
Semoga nama Tuhan dimuliakan. 好让神的名能够受到荣耀。 Mari kita sama-sama satu hati berlutut berdoa. 同心祷告。
Kebaktian pada malam ini sampai di sini saja. 今晚的聚会到此结束为止， Semoga Tuhan memberkati kita 愿真神祝福大家， dengan selamat apabila kita kembali ke rumah masing-masing. 平安再会。 Dulu ya.